أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quran, tafsir Ibn Kathir pada malam ini di Masjid Sayyidina Abu Bakar Bukan. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dilindungi oleh segala mara bahaya, penyakit COVID-19 macam yang kita hadapi sekarang. Ya, adik-adik yang berada di Korea Selatan sekarang ini berada dalam keadaan kuarantin, semoga Allah Taala lindungi semua di kalangan kita, kurnia kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Jadi sebelum ini kita telah masuk pada ayat ke-40 dan 41 daripada surah Al-Baqarah, iaitu fasa yang baru. Allah SWT telah mengalihkan perhatian kepada menceritakan berkenaan dengan Bani Israel. Bani Israel iaitu orang Yahudi yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-40 ini adalah Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ikut firman yang Allah Ta'ala sampaikan pada ayat yang ke-40, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku kurniakan, yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus tunduk dan takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini kita dah ulas pada minggu lepas berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala telah memanggil Bani Israel ini dengan panggilan yang mulia, iaitu anak cucu hamba Allah yang taat. Isra itu adalah bahasa Israel, itu adalah bahasa Ibrani yang membawa maksud hamba Allah yang taat. Isra maksudnya hamba, Il maksudnya Allah, hamba Tuhan, hamba Allah, ya. Yang dimaksud dengan Israel di sini adalah anak cucu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Kerana Israel adalah gelaran kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, yang daripadanya lah
kembangnya zuriat Bani Israel Yahudi ya. Dan Allah Ta'ala telah memanggil orang Yahudi pada zaman Nabi SAW ini dengan panggilan yang mulia untuk memujuk mereka ini, yang mana mereka telah ketahui bahawasanya datuk nenek moyang mereka itu banyak dijumpa dengan azab Allah Ta'ala disebabkan kedegilan, disebabkan kefasikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan. Namun Allah SWT tetap memanggil mereka dengan panggilan yang mulia. Wahai anak cucu hamba-Ku yang taat, iaitu Israel. Ini sebagai satu pujukan kepada generasi-generasi baru Yahudi pada zaman Nabi SAW, supaya mereka tidak mengikut jejak langkah nenek moyang mereka, iaitu pada zaman Nabi Musa AS ya, kebanyakan zaman Nabi Musa AS yang mereka telah menerima kitab Taurat dan kitab Injil ya. Dan Allah Ta'ala suruh mereka kenangkan nikmat-nikmat yang mereka telah dapat dahulu ya, iaitu nikmat-nikmat yang tidak pernah dikurniakan kepada kaum-kaum yang lain, bahkan kaum Nabi Muhammad SAW, iaitu seperti diturunkan kepada mereka itu manna wa salwa, ma'idatun minas sama, makanan daripada langit turun kepada mereka yang Allah Ta'ala kurniakan. Makanan itu selama berpuluh-puluh tahun, dikatakan 40 tahun, selama mana mereka sesat di padang pasir itu ya, setelah mereka enggan untuk menyahut seruan jihad yang diajak oleh Nabi Allah Musa AS. Lalu Allah Ta'ala telah menimpakan kepada mereka kesesatan selama 40 tahun di padang pasir yang luasnya 32 km persegi. Namun begitu Allah Ta'ala tetap memberi rezeki kurnianya, iaitu manna wa salwa, ma'idatun minas sama, itu makanan dari langit ya. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ni cari makan ya, cari rezeki ya, untuk bagi makan anak bini makan kan. Kalau dapat servis dalam 30 tahun pun dah pencen penuh kan, dah pencen penuh. Bayangkan kaum Yahudi Bani Israel tak bekerja 40 tahun tu mereka dapat makan semua saja. Inilah nikmat yang Allah beri kepada mereka. Dalam ayat lain Allah sebut inni faddaltukum 'alal 'alamin, aku melebihkan kamu melebihi daripada kaum-kaum yang lain, termasuklah kaum Nabi Muhammad SAW. Setengah ulama mufassirin mengatakan ada tak kurang daripada 8 nikmat yang Allah kurnia kepada mereka. Antaranya adalah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka daripada kematian, iaitu kezaliman Fir'aun, yang mana Fir'aun mau membunuh mereka semua. Ketika mana mereka semua telah dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya sehingga di tepi pantai, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, lalu terbelah laut itu, lalu Bani Israel mengikut Nabi Musa AS menyeberang lautan yang mana laut itu telah terbelah. Setelah Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya dengan membelah laut, apabila dia minta Nabi Musa AS untuk mencampakkan tongkatnya. Itu adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa AS. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita diambang kematian, tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan kita. Itu adalah nikmat yang paling besar sekali, terlepas daripada kematian. Bila kita terlepas daripada mara bahaya, itu nikmat keselamatan yang sangat-sangat kita hargai ya. Mungkin ada di kalangan kita ada pengalaman terlepas daripada mara bahaya, terlepas daripada maut maka kita pastilah akan bersyukur sujud syukur kepada Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita daripada malapetaka ataupun maut ya. Itu yang kedua. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain, seperti mana diberi minum daripada 12 mata air ketika mana mereka dalam keadaan terkurung selama 40 tahun tu, diberikan 12 mata air dan diberikan kurniaan-kurniaan seperti mana segelintir daripada mereka yang ingkar telah
diazab oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Kemudian berkat doa Nabi Musa AS, mereka dihidupkan semula. Nikmat ni tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat pun tidak ada seorang pun yang mana bila mereka telah syahid di medan perang, Allah hidupkan mereka semula. Tidak ada. Umat-umat lain Allah Ta'ala tidak berikan. Melainkan umat Nabi Musa AS ada segelintir di kalangan mereka yang telah dimatikan kemudian dihidupkan semula. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar. Jadi itulah Allah sebut, kenangkanlah nikmat itu, supaya mereka bersyukur. Wa aufu bi'ahdi, tunaikanlah janji. Jika kamu dah dapat nikmat, tunaikanlah janji. Janji ini adalah janji untuk taat pada Allah Ta'ala dengan akidah yang salimah, akidah yang lurus, dengan mentaati Rasul yang diutuskan. Jadi maksud janji juga, kata setengah mufassirin, janji di sini adalah janji untuk taat setia kepada Nabi terakhir yang diutuskan, Nabi Muhammad SAW. Kerana orang Yahudi ini mengetahui bahawasanya Nabi akhir zaman akan menempati bumi Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi telah menempati bumi Madinah Yasrib. Kerana mereka sangat yakin Nabi akhir zaman akan sampai di sana, dan lalu mereka pun menanti-nanti. Lalu apabila tiba masanya, mereka pun menyaksikan kehadiran Nabi SAW. Jadi Yahudi di Madinah itu, mereka menyaksikan tafsir dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat atau Injil banyak disebut suhuf-suhuf umat-umat terdahulu ni, banyak disebut tentang kehadiran Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, ataupun dalam ayat yang lain disebut Ahmad. Dalam Injil disebut Ahmad, akan datang Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Macam kita lah sekarang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, telah dikhabarkan kepada kita bahawasanya akan datang pada akhir zaman itu satu orang yang mulia dipanggil sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi, mana kita telah sampai hadis-hadis kita Imam Mahdi ini akan datang pada akhir zaman. Dan semua orang kata Imam Mahdi. Ada juga yang klaim dia adalah Imam Mahdi. Setiap generasi, setiap zaman mesti ada orang yang mengaku dia Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi ini orang yang popular. Jadi sebab itulah ramai orang nak berlakon jadi Imam Mahdi. Jadi bila saat dia tiba nanti, akhirnya kita akan menyaksikan juga. Dan tak perlu diperkenalkan lagi. Kerana apa? Dia telah sampai dengan riwayat-riwayat dan melalui hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni telah popular semenjak Nabi Adam lagi. Semenjak Nabi Muhammad ni dilahirkan lagi, dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, tidak ada Nabi dan Rasul yang mana bila mereka dilantik, melainkan mereka mestilah berbaiat tentang kehadiran Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, mereka tidak akan dilantik jadi Nabi. Jadi, dan diminta untuk kaum mereka, diminta untuk disampaikan kepada kaum mereka tentang kehadiran Nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW ni diutuskan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Kalau satu alam, alam manusia satu alamnya. Alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, alam haiwan. So, Nabi ini diutuskan untuk seluruh alam. Adapun Nabi-Nabi yang lain diutuskan untuk kaumnya sahaja. Tapi Nabi SAW diutuskan untuk seluruh alam. Pernah sekali satu peristiwa berlaku di Madinah. Di Madinah, satu seekor unta mengamuk di satu ladang unta. Jadi orang Madinah semua pening, sahabat-sahabat pun pening. Lalu Nabi SAW pun datang. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, jangan masuk ladang ini. Unta ni sedang tak sihat, dia mengamuk. Dia akan aku masuk. Lalu sahabat membenarkan. Lalu Nabi SAW memanggil unta itu. Unta itu berlari-lari manja
dan datang kepada Nabi SAW, lalu membongkokkan lehernya, kepalanya, lalu disandarkan ke riba Nabi, lalu dia menangis. Masya Allah, unta menangis. Lalu dia bercakap dengan bahasa dia. Nabi SAW faham bahasa unta itu. Dikatakan kepada Nabi SAW bahawasanya tuannya telah memberi kerja yang berat, tetapi makan sikit, upah sikit. Masya Allah, unta menangis. Ini mujizat Nabi SAW. Nabi mengetahui bahasa-bahasa haiwan. Dia kata tuan dia bagi kerja yang berat, tapi bagi upah makan sikit, dia menangis dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat merasa kebingungan, pelik, hairan, macam mana Nabi SAW boleh faham. Lalu Nabi mengusap leher unta tersebut. Lalu Nabi bersabda, tidak, demi Allah, tidak ada satu hidupan pun di dunia ini, bahkan haiwan, melainkan dia pasti mengetahui bahawasanya aku Nabi dan Rasul akhir zaman, melainkan manusia dan jin yang fasik. Hadis ini hadis sahih. Bagaimana Nabi SAW itu memang Allah Ta'ala utuskan untuk seluruh alam ini. Pernah Nabi sekali naik. Dulu Nabi naik sebelum siapnya mimbar di Masjid Nabawi. Nabi biasa naik di pohon pelepah kurma, dahan-dahan kurma. Nabi naik sikit, dan memang bila nak berkhutbah ni kita mesti naik ke tempat yang tinggi. Lalu Nabi naik, Nabi selalu berkhutbah. Bila siapnya mimbar, sahabat-sahabat dalam menyiapkan mimbar, lalu Nabi SAW tidak naik lagi. Lalu pohon kurma ini terdengar suara seperti seorang menangis, seperti seorang bayi menangis. Sahabat-sahabat mempening, siapa yang menangis ni? Kalau kita dekat tengah malam ni dengar ada satu bayi menangis, mana bayi menangis ni? Salah kita kan? Lalu berlaku betul-betul pada zaman Nabi SAW. Lalu Nabi SAW datang kepada pohon kurma tu. Nabi mengusap pohon kurma tu, lalu berhentilah tangisan. Lalu Nabi SAW kata, demi Allah, kalau aku biarkan kurma ni tanpa diusap, nescaya kamu akan menyaksikan tangisan dia sehingga hari kiamat. Sampai hari ini kita boleh dengar Masjid Nabawi itu kurma tu menangis, tapi Nabi SAW tak sampai hati usap. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan pun rindukan Nabi SAW. Bayangkan, Bukit Uhud pun pernah bergegar kerana rindukan Nabi SAW tu yang datang kita di umrah tu, ziarah Bukit Uhud, bukit yang mewah tu. Dia pernah bergegar kerana rindukan Nabi SAW. Lalu bagaimana perasaan kita sebagai seorang insan dan manusia yang ada hubung kait dengan Nabi SAW, yang mana kita ada taklid mengikut Nabi SAW, tidak rasa rindu pada Nabi, tidak rasa sedih apabila kita meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala meminta kepada Bani Israel ini untuk menunaikan janji. Yang dimaksudkan janji itu, janji kamu untuk taat pada Nabi akhir zaman. Sekarang dah sampai giliran kamu menyaksikan Nabi itu akan hadir. Nabi itu akan hadir. Dia beza tuan-tuan. Kalau kita ni tengok satu tafsir tapi dia belum terjadi, dengan kita tengok satu tafsir sedang terjadi, jadi keyakinan itu lebih tinggi. Jadi Yahudi pada zaman Nabi SAW, mereka telah menyaksikan tafsir Taurat itu terjadi pada zaman mereka. Dengan kamu mengikuti, menepati janji kamu dengan mengikut Nabi SAW, dengan menerima Nabi sebagai Nabi akhir zaman, fi bi'adikum, aku pasti akan tunaikan janji kamu. Apa janji Allah kepada hamba Allah yang taat? Allah janjikan kepada mereka syurga yang tidak dinilai harga. Syurga ni bukan yang murah, perlu ada pengorbanan, perlu ada ketaatan. Dalam kita sebelum masuk syurga tu, kita akan menempuh berbagai-bagai kepayahan di mahsyar, di titik sirat, ketika mana di mizan, tempat dihitung segala amal. Banyak kesusahan yang kita akan hadapi sebelum seorang itu ditempatkan di syurga ataupun di neraka. Wal'iyaz billahi min zalik. Jadi
Allah Ta'ala Allah menjanjikan syurga kepada orang hamba-hambanya yang taat. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada pula kamu harus tunduk. Daripada kalimah rahaba bermaksud tunduk. Sebab itu pendeta-pendeta Yahudi ni mereka dipanggil rahib. Ustaz-ustaz mereka dipanggil rahib. Kalau Islam ni panggil ustaz kan. Tapi kalau orang Yahudi ni mereka dipanggil rahib. Jadi Allah Ta'ala menggunakan wa iyaya farhabun, kepada pula kamu harus tunduk dan patuh. Kerana rahib adalah orang yang tunduk dan patuh dan beriman, ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu kepada apa yang aku telah turunkan, yaitu Al-Quran. Yang mana Quran itu musaddiqan lima ma'akum. Quran itu sifatnya membenarkan apa yang ada pada kamu, iaitu Taurat, Injil. Kenapa kamu nak ketepikan Quran? Kerana Quran itu datangnya dari Allah juga. Taurat datang dari Allah, Injil datang dari Allah. Jadi kalau kamu nampak siapa yang berfirman dalam ayat itu, dalam kitab itu, sudah pasti kamu akan menerimanya. Tambah lagi Allah Ta'ala menyebut sini Quran itu dia membenarkan kitab yang ada pada kamu. Kenapa kamu harus ketepikan Al-Quran? Kenapa kamu harus iri hati dan hasad tak nak terima Al-Quran? Dan Allah Ta'ala memberi amaran, wala takunu awwala kafirin bih. Ingat, jangan kamu jadi orang yang pertama kafir kepadanya, kafir dengannya, iaitu Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan pertama kafir? Ramai lagi orang kafir. Quraisy pun kafir juga, kafir Quraisy. Jahiliyah pun kafir Quraisy. Tapi orang Quraisy ni, kalau dia kafir ni, dia ni padan lah. Bukanlah kata padan, maksudnya mereka ni tak ada kitab samawi. Tak ada orang, generasi mereka tu daripada Nabi Allah Ismail nak pergi mereka tu jauh. Orang Quraisy ni, Nabi yang ada pada mereka yang paling latest adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail tu beribu tahun tu. Sebab Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya Nabi daripada kalangan Bani Israel. Beratus, bahkan beribu Nabi-Nabi yang diutuskan di kalangan Bani Israel. Jadi Quraisy ni, dia punya keturunan nak sampai kepada Nabi, sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail tak ada dah Nabi daripada orang Arab, sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Quraisy ni, dia agama yang sampai kepada mereka dah banyak diselewengkan, kan? Tawaf pun dah mula dalam keadaan telanjang. Buat haji juga, tapi buat haji tawaf banyak buat benda-benda bid'ah. Orang tawaf berpakaian ihram, dia tawaf telanjang. Ada sisi perempuan, ada sisi lelaki. Di di Safa dan Marwah mereka melakukan sa'i juga, tapi sa'i ada ritual syirik. Mereka meletakkan patung di Safa dan Marwah dan mereka tunduk pada patung itu. Jadi mereka telah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Jadi banyak patung-patung yang ada di Kaabah jadi ritual-ritual syirik. Mereka beriman pada Allah tapi mereka disyirikkan. Dalam surah Rum Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya mereka ini, kafir Quraisy ni, siapa yang jadikan langit dan bumi? Mereka kata Allah lah. Mereka tetap beriman pada Allah, tapi mereka ada perantaraan. Kalau iman pada Allah, tak nampak Allah tu, jadi kita buat patung. Yang itu jadi syirik, tuan-tuan. Yang itu jadi syirik. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Jadi Allah Ta'ala sebut awwala kafirin bih ni, jangan kamu jadi orang pertama kafir. Sebab orang Yahudi ni, mereka ni lagi alim tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi
Bila sampai Nabi dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan dalam Taurat, jadi mereka sepatutnya terima saja, sebab mereka dah banyak kali dengar. Terutamanya golongan ahli kitab. Ingat tak kalau kita baca sirah ketika mana Nabi SAW ikut bapa saudaranya berniaga, Abu Talib di Syam, bagaimana Nabi SAW telah dijumpai oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah, kan? Buhairah. Lalu apakah pertama Buhairah tengok belakang dia? Ada tak Nabi? Sebab apa? Dalam Taurat ada sebut. Taurat ada sebut. Jadi kalau pertama dia akan tengok dekat belakang. Memang betul ada cok kenabian. Jadi dia kata kamu kena jaga diri kamu sendiri, jaga anak saudara kamu ni. Kalau orang Yahudi tahu, mereka akan bunuh. Sebab orang Yahudi ni, mereka ada sifat hasad. Kebanyakan mereka telah memadamkan ayat-ayat yang menyebut tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka tak boleh terima Nabi akhir zaman diutuskan bukan di kalangan Bani Israel. Sebab mereka mempunyai penyakit asabiyah. Mereka merasakan bangsa mereka lah bangsa pilihan Tuhan, tak ada lagi bangsa lain. Sebab itu bila Allah Ta'ala utuskan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, bukan dari kalangan Bani Israel, bahkan di kalangan Arab, mereka tidak boleh terima. Dan mereka memadam dalam kitab Taurat ayat-ayat yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi SAW dengan tangan-tangan mereka, dan mereka telah menambah mengikut hawa nafsu mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yahudi senior. Lalu Allah Ta'ala sebut, wala takunu awwala kafirin bih. Ingat, kamu adalah yang nampak secara live Nabi Muhammad datang di Madinah. Kamu jangan jadi orang pertama kafir. Sebab kalau kamu kafir, kamu lagi tahu, sebab kamu sendiri nampak Nabi itu pun datang. Ada satu riwayat, setengah sahabat daripada kaum Ansar, mereka telah menceritakan kepada Nabi SAW ketika mana sebelum hijrah Nabi SAW, orang Aus dan Khazraj ini berperang dengan orang Yahudi selama berpuluh-puluh tahun. Dari riwayat mengatakan selama 40 tahun mereka berperang. Hidup mereka sentiasa berperang, Aus dan Khazraj. Setengah mereka bersekutu dengan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Ada 3 suku Yahudi yang berada di Yasrib, itu nama lama di Madinah. Ketika mana orang Yahudi ini hampir tewas, dikalahkan, lalu mereka berkata, "Hei orang kafir, kamu ingat dah nanti satu hari nanti Nabi akhir zaman akan datang di tempat ini. Lalu kami akan memihak kepadanya dan akan mengalahkan kamu, wahai kafir." Orang Ansar ni, mereka ingat orang Yahudi cakap dulu berpuluh-puluh tahun yang lepas. Mereka kata, sangat menghairankan, kami yang dipanggil kafir itu telah memeluk Islam sehingga jadi sahabat Nabi SAW, orang Ansar. Lalu mereka yang mengatakan nak ikut Nabi Muhammad SAW, bila datang Nabi Muhammad, mereka tak mau beriman pula. Ini cakap tak serupa bikin. Itulah perangai orang Yahudi. Mereka kata mereka nak ikut, tapi mereka tak ikut. Dalam ayat yang lain mereka kata kami tak nak beriman dengan Al-Quran, kami hanya beriman pada Taurat. Lalu Allah Ta'ala kata mereka bukan beriman pada Taurat pun. Nabi-Nabi di kalangan mereka pun mereka bunuh. Mereka sebenarnya tak beriman pun, tapi mereka sombong, takabur. Mereka tetap merasakan pegangan mereka itu adalah pegangan yang betul. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan kepada akulah harus kamu bertakwa. Maksudnya orang Yahudi ni menjadikan agama mereka itu adalah menjadikan agama itu tiket untuk mengejar keuntungan duniawi. Mereka telah menjadikan alasan agama, menunggang agama untuk dapat kekayaan dunia. Betul, orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ni, pendeta-pendeta Nasrani, Kristian ni,
banyak buat perkara-perkara yang menyeleweng pada agama, tapi mereka letak atas agama. Mereka kata mereka boleh sucikan dosa-dosa yang berdosa. Lalu mereka kata mereka ni suci, mereka tidak boleh berkahwin macam orang awam, mereka ni mulia. Sedangkan di belakang mereka telah melakukan perzinahan. Mereka banyak perempuan-perempuan sepadan dan telah dibongkar kan. Banyak kes-kes yang dibongkar tentang bagaimana pendeta-pendeta Yahudi dan Kristian. Mereka banyak perempuan-perempuan sepadan. Bahkan mereka lebih keji daripada orang awam di kalangan mereka. Ya, inilah mereka sebenarnya mereka. Jadi Allah Ta'ala kemuka kat sini, Allah tak nak orang Islam tiru macam mereka, menggunakan agama untuk mengejar harta kekayaan. Jangan kita gunakan agama ni, gunakan ayat Quran, gunakan agama ni untuk mengejar kemahuan dunia, bukan kerana tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah cukup murka pada orang yang mengambil kesempatan dalam agama ini untuk menjual agama. Bahkan dia tidak berprinsip yang tegas terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah. Kalau tuntutan syariat itu menguntungkan mereka, mereka akan tidak mengubahnya. Tapi kalau tidak menguntungkan mereka, mereka akan mengabaikannya. Seperti mana orang Yahudi, bila turun persyariatan sebulan puasa, tiba-tiba ditakdirkan puasa itu jatuh pada musim yang panas. Lalu mereka pun telah bermusyawarah sebelum datang puasa. Pendeta-pendeta mereka bermusyawarah dan mereka telah mengubah bulan puasa pada tahun semasa itu diubah pada musim sejuk, kerana mereka rasa ramai orang tak tahan ni kalau puasa musim panas. Ini suka-suka hati mereka ya. Mana boleh kita ubah? Contohnya tahun ni kita puasa bulan 4, 3/4. Cuaca panas lah. Kan bagus kalau puasa musim sejuk, musim hujan banyak kan, akhir tahun. Boleh ke ubah? Tak boleh, tak pernah mufti-mufti kita buat macam tu. Bahkan kita akan taat. Jatuh mana pun bulan puasa, kita akan puasa. Tapi orang Yahudi dahulu mereka telah mengubah. Ini baru salah satu pengubahan yang mereka lakukan. Mereka ubah daripada puasa pada musim panas pada musim sejuk. Dan mereka tahu mereka berdosa, mereka tambah beberapa hari sebagai untuk menebus dosa-dosa mereka. Inilah mereka telah menjadikan syariat Allah Ta'ala ni mainan hawa nafsu mereka. Sebab itu Allah Ta'ala murka kepada mereka. Dan Allah Ta'ala ingatkan, ni datang Al-Quran ni, kamu jangan jadikan ayat-ayat Allah ini dengan harga yang murah. Kamu jangan buat macam mana datuk nenek moyang kamu melakukan Taurat. Tapi bezanya kitab Taurat dengan Al-Quran ni tuan-tuan, kitab Taurat, Injil ni, Zabur ni, Allah Ta'ala telah perintahkan kaumnya untuk menjaga. Tapi Al-Quran ada ayat ni Allah Ta'ala turunkan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri akan pelihara. Allah janji Allah akan pelihara Al-Quran ini. Begitu tuan-tuan tengok walaupun kita ni dah jauh dengan zaman Nabi SAW, iaitu 1443 tahun, 1400 lebih tahun telah berpisah dengan Nabi SAW. Tetapi Al-Quran yang kita baca sekarang ni adalah asli. Kita cek dekat Amerika, dekat Afrika, Al-Quran itu juga sama, tak ada besi-besi lain. Tapi kalau tengok kitab-kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, Bible pun ada beberapa besi. Kitab mereka tu kalau pelbagai bahasa pun banyak besi. Kadang-kadang kita rasa macam tak logik ni kalam Tuhan. Dia sebut tentang sembah mahram dan sebagainya. Ini dibongkar oleh pendakwa-pendakwa kita seperti Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, para pendakwa kita yang hebat dalam bidang perbandingan agama. Mereka telah membongkarkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang pemimpin-pemimpin Yahudi dan Nasrani yang mereka telah mengubah kitab-kitab mereka mengikut hawa nafsu mereka. Jadi Allah Ta'ala akan memutuskan setiap zaman yang akan memelihara Al-Quran ini. Sebab
Setelah itu ada cubaan untuk memasukkan Quran, memasukkan Quran ini dengan surah-surah yang baru, ya. Dan sengaja dicetak barisnya salah. Tapi setiap kali taktik mereka itu, strategi mereka untuk memasukkan Quran, setiap kali itulah terkantor dan terbongkar. Jadi mereka tidak akan berjaya kerana Allah telah janji, Allah sendiri akan meliharanya. Jadi bagaimana kita nak memelihara dengan baik? Kita mengamalkan apa yang Allah seru kita untuk kita mengamalkan daripada Al-Quran. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada pula kamu harus bertakwa, ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memohon kepada orang-orang Yahudi generasi baru pada zaman Nabi SAW benar-benar beriman dan menunaikan janji, seperti mana yang mereka janji. Kita pun sebenarnya telah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita nampak ayat ni, kita nampak hari ini cerita orang Yahudi. Kita mana ada janji, kita pun ada janji. Setiap manusia yang lahir di dunia ini, mereka telah berjanji dengan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran. Allah kata dalam rahim lagi, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita kata bala, sudah tentu. Kita dah berjanji untuk taat kepada Allah Ta'ala di alam rahim lagi. Tak cukup masa kita solat pun, doa iftitah kita janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak janji pun kita tak tahu, kita lafaz kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji. Hanya kepada Engkau lah kami mengabdikan hidup kami, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Berapa ribu kali janji pun tak tahu, ribu kali janji kita lakukan. Jadi apakah kita telah realisasikan janji kita? Ataupun kita sering lupa dan lalai terhadap janji-janji yang kita telah lafazkan di dalam solat kita. Jadi sama saja dalam konteks orang Yahudi berjanji, kita pun berjanji juga. Kalau kita tidak mengikut apa yang Allah laksanakan, apa yang Allah perintahkan, maka kita pun akan mengikut jejak langkah orang Yahudi. Sebab itu dalam Quran ada ayat yang khusus, suratul Fatihah, ayat yang last hafal dulu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memimpin kita jalan yang lurus, iaitu jalan yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, iaitu jalan para nabi, para rasul, para anbiya, para salihin, orang-orang mati syahid. Ghairil maghdub, bukan jalan dimurkai. Jalan dimurkai disebut dalam surah lain. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, itu orang-orang Yahudi, mereka dimurkai. Bila disebut orang Yahudi, Allah Ta'ala akan menyebut orang-orang ini adalah orang yang dimurkai. Maknanya jangan mengikut jejak langkah Yahudi, walau dhalim, dan jangan mengikut jejak langkah orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani, yang mana mereka tidak mengikut ajaran seperti mana diajarkan kepada Nabi mereka. Berikut daripada ayat yang kita baca tadi, ada satu hadis riwayat Sunan Abi Daud yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yarah raihatal jannati yawmal qiyamah." Allahu Akbar. Hadis ini begitu membimbang, membesarkan hati kita. Apa maksudnya, tuan-tuan? Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya dicari untuk memperoleh redha Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia tidak akan mencium bau syurga pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini sangat-sangat membimbangkan kita. Allah sebut, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Erti kejayaan dalam hidup kita ini, kata Allah,
sesiapa yang dilepaskan daripada azab neraka dan masuk dia ke dalam syurga, dialah orang yang berjaya dengan sebenar-benarnya. Berjaya kita kat dunia ni semua berjaya kecil lah tuan-tuan. Berjaya dalam kerjaya kita, berjaya impian kita, berjaya membesarkan anak-anak kita. Ini semua berjaya juga. Berjaya yang kecil lah. Ada satu kejayaan yang lebih besar, yang mana kalau orang tak berjaya, dia akan sesal sesesalnya. Kalau orang berjaya, dia lah orang yang seuntung-untungnya, iaitu dilepaskan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Besar macam mana pangkat kita sekalipun, kalau kita tak bebas daripada neraka dan tak masuk syurga, kira tak berjaya lah tuan-tuan. Kira tak berjaya lah. Jadi macam mana nak masukkan kita dalam syurga? Sentiasa taat pada perintah Allah SWT. Hati-hati kita, jangan sombong, jangan takabur dengan kedudukan kita. Kita tidak punya apa-apa dahulu. Kita tak ada modal dalam kejayaan kita. Allah Ta'ala yang berikan. Allah Ta'ala yang memberikan modal, tangan, kaki, akal, fikiran, sehingga dengannya kita boleh berjaya di dunia ini. Lalu Allah Ta'ala nak kita ini tidak leka dan lalai dalam hidup kita. Bahkan Allah Ta'ala suka kejayaan kita di dunia ini disuluh dengan kita melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tak cium bau syurga ni satu perkara yang sangat-sangat menakutkan. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku haruslah kamu bertakwa. Daripada Talaq bin Habib Ibnu Abi Hatim mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin min Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Takwa ini apa maksudnya? Berarti berbuat taat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya atas nur petunjuk darinya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas nur petunjuk dari Allah kerana takut akan siksanya. Maknanya kita melaksanakan ketaatan untuk dapatkan redha Allah, rahmat Allah. Melakukan ketaatan bukan kepentingan diri kita. Kalau kita melakukan amal ibadat untuk bangga diri kita, Allah tak ganjarkan pahala langsung. Sebab Allah nak kita buat amal soleh, kebaikan, kaitkan dengan untuk dapat redha Allah. Kalau kita sedekah, dapat redha Allah. Kalau kita buat kebaikan, kita buat apa? Untuk dapat redha Allah. Kita buat kebaikan, belanjakan kawan kita, sedekah di masjid, atas nama redha Allah. Tapi kalau kita suka orang tengok amalan kita itu, kita suka orang puji kita, jaga-jaga. Syaitan cukup pakar dalam membisikkan perkara yang boleh menghanyutkan niat kita. Maka Allah Ta'ala takut-takut tidak akan menganjarkan kita pahala, kerana kita melaksanakan satu amalan untuk kepentingan kita, bukan untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dan meninggalkan maksiat kerana takutkan Allah, kerana takutkan siksa Allah, kerana takut Allah tidak redha pada kita. Bukan tinggalkan maksiat itu kerana malulah aku ni orang yang tidak pandai, kenapa aku nanti orang tengok malu lah. Malu ni bukan kerana kaitkan dengan Allah, tapi malu ni kerana image kita. Nak jaga kata kehormatan diri kita, nak jaga maruah kita. Bahkan kita kena upgrade ini. Maksudnya tinggalkan maksiat ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana takut Allah Ta'ala akan siksa kita. Itu yang paling penting. Jangan kita dikaburi amalan-amalan kita ni. Dalam kita buat kebaikan ni, kita takut-takut dikaburi niat kita. Yang mana kita ingat itu adalah amal soleh, tapi sebenarnya amal itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala dan tidak sampai kepada maksud takwa. InsyaAllah kita akan tak lama lagi akan menyambut bulan Ramadan Mubarak, satu khusus yang panjang untuk menjana takwa. La'allakum tattaqun. Kurang 80 hari lagi.
Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memanjangkan umur kita, dapat masuk bulan Ramadan yang mubarak dengan selamat, dengan sihat, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ini daripada negara kita dan dapat kita masuk bulan Ramadan dengan keadaan yang penuh tenang, dapat kita tingkatkan amal soleh kita, pastikan amalan yang paling terbaik pada tahun ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang kita dapat kongsikan. Dan minggu hadapan kita akan sambung pada ayat ke-42 dan 43, iaitu larangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan larangan menyembunyikan kebenaran sedangkan kita mengetahuinya. InsyaAllah bertemu lagi di minggu hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.